Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala kerana pada pagi ini kita dilimpahkan dengan kurnia dan fadilatnya untuk bersama-sama meneruskan pengajian kita, bacaan kita dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa'. Kitab yang sangat bermanfaat karangan Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala pada menerangkan cara-cara untuk merawat diri kita daripada penyakit dosa dan maksiat. Dan kita menyambung pada mukaddimah dosa yang keempat, iaitulah al-khatawat. Langkah-langkah. Jadi kita dah sebut nak jaga diri daripada dosa ni, kena jaga yang pertama apa dia? Hifzu al-lahazat, menjaga pandangan. Kemudian menjaga al-khatarat, pemikiran. Kemudian jaga al-lafazat, ucapan. Sekarang kita sampai kepada menjaga al-khatawat. Al-khutuwat. Al-khutuwat, langkah gerak-geri kita. Ke mana kita melangkah, ke arah mana kita pergi, gerakkan kaki kita ini melangkah. Ini juga kita kena perhati. Ya. Kata beliau rahimahullah, faslun wa ammal khutuwat fahifdhuha bi alla yanqula qadamahu illa fima yarju thawabahu. Fa in lam yakun fi khutahu mazidu thawabin falqu'udu anha khairul lahu. Maka menjaga langkah ini dengan dia tidak menggerakkan kakinya, melainkan ke arah yang dia mengharapkan di situ ada ganjaran pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Jikalau pergerakan kakinya, langkah kakinya tidak ada ganjaran pahala atau bertambah pahala, maka hendaklah dia duduk. Itu lebih baik, duduk diam. Jadi kalau kita nak melangkah keluar daripada rumah kita, fikir, ke mana aku nak pergi? Adakah tempat yang aku nak pergi ini menambahkan ganjaran pahala di sisi Allah Ta'ala atau membawa kepada maksiat kepada Allah Jalla wa'ala? Kalau ia adalah langkah yang membawa kepada maksiat atau tidak menambah pahala, maka lebih baiklah kita duduk sahaja di rumah, melazimi amal ibadah di rumah. Ya, kerana rumah adalah tempat yang selamat. Kata Nabi SAW, man asbaha aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, wa indahu qutu yawmih, faka'annama hizat lahu dunya bihadhafiriha, atau kama qala Nabi SAW. Barang siapa yang setiap paginya, dalam waktu paginya dia aman di rumahnya, tempat tinggalnya, diberi keafiatan pada jasadnya, dan ada pada hari tersebut cukup makanan asasinya, cukup beras untuk makan, kalau bagi kita konteks orang Melayu, maka dia seolah-olah, kata Nabi SAW, telah diberikan dunia dengan segala penjurunya. Itulah dia sebenarnya yang kita nak, itu saja. Dunia ni yang kita perlukan tak lebih daripada itu. Ya. Sebab itulah kita disuruh melazimi tempat tinggal kita. Kecuali kalau kita nak keluar kepada redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bagi orang lelaki, dia keluar pergi mencari rezeki, ya, itu yang disuruh. Orang perempuan, lebih lagi disuruh duduk dalam rumah. Firman Allah Ta'ala, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Dan hendaklah kamu, wahai isteri-isteri Nabi, menetap, tinggal, diam dalam rumah. Dan jikalau kamu keluar kerana hajat keperluan, janganlah kamu bertabarruj seperti tabarrujnya golongan jahiliyah yang awal. Nabi SAW bersabda, salatul mar'i fi baitihi
Nabi kata salatul mar'i fi baitihi afdalu illa al-maktubah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afdalu salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Salat yang paling afdal bagi orang lelaki itu di rumahnya kecuali salat fardu di masjid. Nabi suruh jadikan rumah sebagai tempat ibadat. Orang perempuan pula lebih lagi. Kalau orang lelaki tadi Nabi suruh dia salat sunat di rumah, salat fardu di masjid. Adapun orang perempuan, Nabi kata aqrabu ma yakunu bainaha wa baina rahmati rabbiha wa hiya fi qa'ri baitiha. Tempat yang paling dekat antara seorang wanita itu dengan rahmat Tuhannya adalah ketika dia berada di lubuk rumahnya. Sebab itu para ulama kata orang perempuan kalau dia salat dalam bilik dia lebih afdal daripada ruang tamu. Sampai terang tu. Maksudnya makin tersembunyi tempat yang dia duduk itu lebih afdal. Pasal apa? Untuk menjaga orang perempuan ini dijaga. Kerana keluarnya orang perempuan ke jalan-jalan raya itu adalah tanda kerosakan masyarakat. Nas'alullah al-afiyah. Ya. Nabi SAW tengok dalam hadis yang sahih, Nabi tengok golongan wanita keluar daripada masjid bersesak-sesak dan berjalan di pertengahan jalan. Lalu Nabi SAW suruh buat pintu khas untuk golongan wanita dan dibuat waktu khas untuk wanita datang belajar. Kemudian Nabi kata kepada wanita yang berjalan di tengah jalan, laisa lakunna an tuhaqqiqna at-tariq wa alaikunna bihaffati at-tariq. Alaikun yani Nabi kata kamu jangan jalan di tengah. Ambillah di tepi-tepi jalan. Sampai jalan pun Nabi SAW asingkan. Lorong untuk lelaki, lorong untuk perempuan supaya tak bertah bau. Kan? Nabi kata kamu orang perempuan jangan jalan di tengah, jalan di tepi-tepi. Sehingga kan kata sahabat yang meriwayatkan hadis, selepas itu orang perempuan pada zaman Nabi di Madinah berjalan sehingga bergesel baju mereka dengan dinding-dinding rumah orang. Kerana nak ambil tepi jalan. Begitu taat mereka kepada perintah Nabi SAW. Tapi kalau kita sebarkan, dan kita tetap akan sebarkan, of course. Tapi kalau hadis-hadis begini, berapa banyak orang Islam zaman kita sekarang yang dibacakan kepada mereka hukum hakam ini kepada mereka. Pernah dengar hadis-hadis yang macam ni dibaca oleh ustaz-ustaz dalam TV, dalam radio? Tak ada. Takut. Kan? Takut. Nanti orang kata Islam ni tidak menjaga hak wanita. Tidak menghormati wanita, dia berkata. Itulah dia penjagaan terhadap wanita. Itulah dia menghormati hak wanita. Ya. Nabi SAW bersabda, "Sinfani min ahli nari lam arahuma." Dua jenis ahli neraka yang aku belum pernah lihat lagi, yang aku tak lihat lagi. Mereka ni belum ada di zaman Nabi, tapi Nabi dah dipertunjukkan bahawa mereka ni antara ahli neraka. Tapi Nabi tak jumpa lagi mereka di realiti manusia zaman dia. Apa dia? Yang pertama yang Nabi kata, golongan lelaki yang bersama dengan mereka cemeti-cemeti seperti ekor lembu memukul manusia. Orang yang menzalimi manusia. Zaman Nabi tak ada lah. Pegawai-pegawai pemerintah atau bangsawan-bangsawan yang menindas manusia dan menghina manusia di khalayak ramai. Jadi ini adalah berlaku selepas kewafatan Nabi SAW di zaman-zaman kemudian. Dan yang kedua adalah nisaun ma'ilatun mumilat kasiyatun ariyat ma'ilatun mumilat ru'usuhun ka'asnimatil bukht. Yang ni. Kan? Wanita-wanita yang bertutup tapi telanjang. Nabi kata bertutup tapi telanjang. Ma'ilat, mereka cenderung kepada lelaki.
mumilat, dan menarik lelaki kepada mereka. Mereka tu sendiri cenderung kepada seksual dan mereka menarik orang kepada tarikan seksual kepada mereka di khalayak ramai. Kepala mereka seperti bonggol unta. Al-bukht. Unta bukht ni unta yang bonggol hak paling tinggi tu. Pernah tengok? Unta dia ada macam unta hak bonggol tinggi sekali tu. Kan? Macam unta dekat mana Australia ke apa. Dia ada unta yang jenis bonggol tinggi betul. Kan? Ka'asnimatil bukht. Jadi ini kita kata Islam nak menjaga supaya kita tidak membiarkan masyarakat ini terbuka sehingga merosakkan akhlak dan moral mereka. Allahul musta'an. Jadi ke mana langkah kita bergerak? Ke tempat mana kita nak pergi? Itu kita kena hati-hati. Kan? Dan Nabi pesan kepada kita, ahabbul biqa'i ila Allah al-masajid. Tempat yang paling Allah cintai ialah masjid bagi orang lelaki lah. Tempat yang paling Tuhan cintai untuk kita pergi ialah masjid. Dan tempat yang paling Allah benci ialah pasar. Kan? Pasar. Tapi manusia ini takut penyakit. Baguslah takut penyakit, tak ada masalah. Tak ada isu. Ya. Dan kita pun buat SOP. Baguslah buat SOP, tak ada isu. Tapi SOP tu double standard lah. Kan? Pasal apa? Pasal kan? Ma'ruf lah. Pasal apa manusia yang buat peraturan itu, pemikiran mereka keduniaan. Mereka tidak fikir akhirat. Ya. Mereka fikir lebih kepada pemikiran mereka itu adalah kepada dunia. Melihat kepada rezeki dunia. Kan? Tidak melihat ke sudut keperluan rohani manusia. Manusia perlukan. Kerohanian manusia perlu. Tapi dah masyarakat pun memang tidak endahkan masyarakat sendiri tidak peduli kepada apa kita kata kehidupan akhirat. Masyarakat sendiri lebih pentingkan habuan-habuan dunia sahaja. Jadi itulah apa yang masyarakat itu cenderung ke arah itulah pemerintahnya. Kan? Itu kata sebahagian ulama, al-mulk kasuq. Kepimpinan ni seperti pasar. Apa yang laku, yang itulah yang dia jual. Wa yumkinuhu an yastakhrija min kulli mubahin yakhtu ilayhi qurbatan yanwiha lillahi fataqa'u khutahu qurbah. Dan boleh bagi seseorang itu untuk dia menukar langkah yang harus menjadi ketaatan kepada Allah dengan niat. Boleh. Kan? Kalau dia seorang yang bijak dan cerdik, kata Ibn Qayyim, kalau dia pergi ke tempat-tempat yang harus, dia niatkan dengan tujuan yang baik, tujuan untuk menegakkan agama Allah atau membantu dalam ibadah, maka itu akan menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ulama telah meletakkan garis panduan. Bila kita pergi musafir, ya, musafir yang diberi rukhsah untuk jamak salat dan sebagainya hanyalah musafir yang taat, yang tidak maksiat. Sebab musafir, safar yang maksiat, ini Allah Ta'ala tidak redai. Dia tidak ada rukhsah, dia tidak ada rukhsah. Ya, tidak ada kelonggaran untuk dia mengambil apa-apa kelonggaran. Even termasuklah kalau dia berhadapan dengan situasi yang mencemaskan nyawa dia. Katalah satu orang dia pergi buat satu safar maksiat. Ya. Safar maksiat ni maknanya perjalanan yang memang dibuat untuk melakukan maksiat. Bukan melakukan maksiat dalam perjalanan. Dia ada beza. Musafir yang maksiat, orang yang derhaka dengan maksiat, dengan musafirnya, dengan orang yang melakukan maksiat dalam permusafirannya yang harus. Boleh jadi dia nak pergi haji, tapi dalam on the way pergi haji itu atas kapal terbang duk mengumpat orang, duk tengok aurat orang dan sebagainya. Ya. Boleh jadi. Tapi itu tidak menghalang daripada dia untuk mendapatkan rukhsah sebab perjalanannya bukan maksiat.
Cuma dia akan menjadikan ibadat dia sia-sia lah. Kan? Boleh jadi dia on the way nak pergi kedai beli makan, beli nasi lemak, beli roti canai. Tapi bila sampai kedai tu sembang dengan kawan, nak ngumpat orang tu, ngumpat orang ni. Ya. Itu kita kata dari sudut musafir dia itu tidak dilarang asalnya, tetapi berlaku perkara-perkara yang terlarang di dalam perjalanan tersebut. Ya. Tetapi kalau perjalanan itu sendiri memang dilarang, dia musafir nak pergi mana? Nak pergi jumpa girlfriend, nak pergi dating dengan awet, kan? Itu memang musafir yang dilarang. Nak pergi mana? Musafir nak pergi tengok perlawanan bola sepak yang di dalamnya ada percampuran lelaki perempuan, dalamnya ada pendedahan aurat. Bahkan perlawanan bola sepak itu sendiri terkandung padanya unsur-unsur judi. Jadi benda tu sendiri maksiat pada zatnya. Dia nak pergi buat maksiat. So musafir yang macam ini tidak ada rukhsah. Dia tidak boleh ambil rukhsah. Dia tak boleh jamak dan qasar salat. Even katalah di tengah-tengah dia musafir itu, dia keputusan bekalan, makanan tak ada, apa tak ada. Tinggallah ada benda yang haram. Boleh tak dia makan benda yang haram untuk selamatkan nyawa dia? Ulama kata dia kena isytihar taubat dulu. Kalau tidak, dia tak boleh. Dia tak diberi rukhsah. Maknanya dia akan berdosa juga. Allahul musta'an. Tu dia. Sampai ke tahap itu. Ya. Bahkan safar yang tidak dibenarkan. Bahkan para ulama mengatakan musafir yang lara, yang sia-sia, tidak boleh rukhsah, tidak ada rukhsah. Apa dia kata para ulama Syafi'iyah? Kalau orang itu pergi musafir hanya untuk meninjau-ninjau tempat orang sahaja. Kerana mereka kata safar di sini safar lara, safar yang tidak ada faedah dan dia tidak ada tujuan sebenarnya. Pasal apa nak pergi tempat tu? Nak pergi tengok ayat terjun dia. Kan? Nak pergi tengok pokok, nak pergi tengok bunga. Yang ini dia panggil safar lara, safar yang tidak ada tujuan. Ya. Tapi kalau pasal apa nak pergi ayat terjun? Pasal doktor nasihat saya pergi berehat. Saya ni ada sakit. Tak apa. Itu safar yang taat, safar yang dibenarkan. Kadang-kadang hukum musafir ni pun orang kita ramai tak faham lagi. Kan? Dia itulah kita katakan. Saja-saja nak pergi melawat dari orang, tak perlu. Saya tidak ada keperluan. Bahkan perjalanan sebegitu kemungkinan akan mendedahkan kita kepada maksiat juga. Kan? Mendedahkan kepada perbuatan yang sia-sia, mengabaikan perkara yang lebih mustahak dalam hidup. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara keelokan Islam seseorang, dia meninggalkan benda yang tak menjadi kepentingan dia. Di antara benda yang tak jadi kepentingan ialah fudulul mubahat, benda harus yang berlebih-lebihan. Di antaranya benda yang makruh, di antaranya perkara yang haram. 3 perkara. Okay. Awak nak pergi tengok ayat terjun, nak pergi tengok awak tempat sendiri tak ada ayat terjun. Nak kena pergi jalan jauh-jauh. Sedangkan masjid pun Nabi SAW sebut la tushaddur rihal illa ila 3 masajid. Masjidi hadha wa masjidil haram wa masjidi Ilya. Janganlah kamu melakukan perjalanan berat melainkan ketiga masjid. Ini kalau kamu nak pergi ke tempat untuk tujuan ibadat, tak disuruh melainkan kepada 3 masjid saja. Masjid Nabi SAW, Nabi kata masjidku ini dan Masjidil Haram dan Masjid Baitul Maqdis, Masjid Ilya. Ya. Ini buat persiapan. Nak pergi mana ni? Ujung bulan ni nak ingat nak pergi iktikaf di Masjid Negeri Pulau Pinang lah. Tu. Tak payah. Tak disuruh. Islam tak suruh. Masjid dekat rumah hang, surau tepi rumah hang pun payah nak pergi, dia tiba gigih
nak pergi iktikaf di Masjid Negeri Pulau Pinang. Awak ada beza ke fadilat Masjid Negeri Pulau Pinang dengan surau dekat rumah dia? Tak ada beza, sama saja fadilat. Okay. Sebab itu kalau orang dia nazar untuk iktikaf di masjid tertentu, dia boleh iktikaf di masjid mana pun. Tak ada beza. Kecuali kalau dia nazar itu di 3 masjid yang Nabi sebutkan tadi. Maka dia boleh berpindah ke masjid yang lebih besar ganjarannya. Sebab Nabi kata salat di masjid apa nama Nabi Aqsa 500 kali ganda. Salat di masjid Nabi 1000 kali ganda. Di Masjidil Haram 10,000 kali ganda. Jadi maknanya kalau dia niat dia nazar nak iktikaf di Masjid Baitul Maqdis, dia boleh ganti di Masjid Nabawi. Kalau dia nazar nak iktikaf di Masjid Nabawi, dia boleh ganti di Masjidil Haram. Kalau dia nazar nak iktikaf di Masjidil Haram, dia kena pergi Masjidil Haram sahaja, tak boleh pergi tempat lain. Itu dari segi tempat. Ya. Para ulama dulu melakukan rihlah, pergi menuntut ilmu. Mereka bukan pergi cari negerinya, dia cari ulama'nya. Tak mana ulama' ada, kat situ mereka pergi. Tak kisah di mana pun. Ya. Jadi itu rihlah yang disuruh, musafir yang kita disuruh, pergi menuntut ilmu. Itu disuruh. Para ulama' mengarang kitab khusus Ar-Rihlah fi Talabil Hadis. Mengembara untuk menuntut ilmu hadis. Dan asasnya, dalilnya ulama' kata mengembara untuk menuntut ilmu ini ialah peristiwa Nabi Allah Musa AS dengan Khidir. Allah suruh Nabi Musa pergi mengembara, cari Khidir untuk belajar ilmu. Ya. Jadi di antara musafir yang disuruh, yang orang kita tak mau buat, yang malas buat, ialah musafir untuk menuntut ilmu. Kan? Yang ni orang malas. Tapi alhamdulillah, pada zaman kita sekarang, kita mungkin tak perlu lagi musafir dengan menggerakkan kaki. Musafir dengan alam maya ini, kita boleh sampai ke mana sahaja menuntut ilmu. Kita di Malaysia boleh sampai ke Mesir, boleh sampai ke Arab Saudi, boleh sampai. Subhanallah. Ya. Untuk menuntut ilmu, adakah kita masih lagi tidak mau melakukan musafir untuk menuntut ilmu? Sedangkan perjalanan kita hari ini untuk menuntut ilmu adalah perjalanan yang paling singkat berbanding benda lain. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Kita beli makan dengan Food Panda, dengan Grab pun kena tunggu setengah jam, sejam nak sampai. Ya. Menuntut ilmu, tak ada. Petik-petik laptop, tekan-tekan, keluar terus. Cuai muka ustaz terkeluar. Duduk mengajar dah. On the spot. Subhanallah. Tuhan mudahkan. Allah Azza wa Jalla mudahkan. Kenapa? Kerana Allah menegakkan kebenaran dan agamanya dengan cara yang dia kehendaki. Tidak ada benda yang lebih mudah untuk manusia perolehi selain daripada kebenaran. Al-Haq. Jalan untuk sampai kebenaran ini begitu banyak dan mudah dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam masa yang sama, tidak ada benda yang lebih payah untuk manusia terima dan telan selain daripada kebenaran. Kebenaran tidak pahit, kebenaran manis, lazat, indah. Tetapi lidah manusia yang berpenyakit, benda yang manis, dia rasa pahit. Itu kita kena faham. Ya. Bila disebutkan dalam sebagai riwayat hadis, qulil haqq walau kana murran, katalah benar walaupun pahit. Benar tak pahit, benar itu indah, manis, sedap, lazat. Tapi pasal apa ada orang selalu rasa, dia rasa apa, istilah orang sebut ni bitter. Dia ada rasa pahit pasal apa? Pasal lidah dia yang masalah. Bukan lidah di lisan, lidah di hati. Hati dia ni ada masalah. Jantung dia ni ada masalah. Benda yang sedap orang bagi, dia rasa pahit. Maksiat
yang kotor, busuk, jijik, hanyak. Dia rasa sedap. Dia rasa manis. Na'udzubillahi min zalik. Allahul musta'an. Ya. Jadi poin dia ialah kalau kita nak keluar daripada rumah, nak bergerak, nak pergi ke satu tempat, kata Ibn Qayyim rahimahullah, pastikan sama ada. Yang pertama, adakah perjalanan aku ini membolehkan pahala? Kalau dapat pahala, mana lagi banyak? Duduk di rumah atau keluar rumah? Kalau kita dah pastikan keluar rumah itu akan menambahkan pahala kita, ya baru kita keluar, dia kata. Dan kalau kita nak keluar itu dengan tujuan yang asalnya harus, pastikan dulu sebelum kita keluar, kita cari jalan, kita olah supaya perjalanan kita itu adalah qurbah dan ibadah, bukan sekadar harus. Tu sampai tengah tu. Itu kalau kita nak jaga. Pasal kalau itulah cara kita nak jaga. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman, la taqrabuz zina. Jangan hampiri zina. Maksiat ni, dia bukan sahaja kita kena tinggal, kita kena jauhi. Kita kena jauhkan diri kita daripada sebab-sebab dia. Sebab itu dia antara dalil syarak ialah sadduz zari'ah. Menutup jalan-jalan yang membawa kepada kemudaratan. Ini di antara dalil syar'i. Ya. Sadduz zari'ah. Ada sadduz zari'ah ni bukan dalil yang dikhilafkan. Dia diterima secara umum pada beberapa bab. Khilaf itu pada perinciannya, bukan pada asalnya. Dari segi asasnya, semua ulama menerima sadduz zari'ah. Menutup pintu-pintu kerosakan. Jadi kita bukan sekadar disuruh meninggalkan maksiat. Sebab itu tidak ada perintah Allah Ta'ala suruh tinggal maksiat. Yang ada ialah menjauhkan diri daripada maksiat. Laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Jauhilah taghut. Pisahkan diri kamu. Pastikan taghut berada di sebelah lain, kamu di sebelah lain. Itu disuruh untuk kita menjauhi. Warrujza fahjur. Dan kekufuran itu hendaklah kamu tinggalkan, abandon. Bukan sahaja tinggal, tidak buat, bahkan kita hijrah. Fahjur, hijrah, pergi jauh daripada dia. Nampak? Kita disuruh berhijrah, meninggalkan, pergi jauh. Make a distance between yourself dengan syirik. Kita disuruh begitu. Kerana kalau kita tidak buat begitu, kita akan cepat terjebak. Kerana maksiat ni dia seperti magnet yang menarik kita. Allahul musta'an. Kerana dia ada daya tarikan yang dihiaskan oleh syaitan. Ya, dan Allah telah hamparkan jalan ke neraka itu dengan syahwat dan benda-benda yang digemari oleh jiwa. Dan Allah telah hamparkan jalan menuju syurga itu dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh jiwa kita. Memanglah. Jadi itu adalah cara untuk memelihara dan menjaga empat perkara ni. Ya. So kita kena jaga pandangan dan penglihatan kita. Ya. Itu yang pertama yang kita kena sebut, yang telah sebut, iaitulah al-lahazat. Ya. Di antara cara-cara kita menjaga pandangan ialah dengan kita menjaga langkah kita, menjaga pemikiran kita. Ya. Kerana hakikat indera yang paling kuat ialah pandangan, melihat. Melihat ni yang paling kuat. Ya. Sebab itulah Nabi SAW kata, laisal khabar kal muayanah. Tidaklah diberitahu itu seperti melihat.
Nabi Musa alaihissalam diberitahu diberitahu kepadanya oleh Allah Azza wa Jal bahawa kaumnya telah disesatkan oleh As-Samiri. Sebelum dia balik tengok kaum dia. Adakah Nabi Musa tak percaya? Tentu Nabi Musa percaya. Of course Nabi Musa percaya. Tapi Nabi Musa tak geram sampai nak lempak kitab. Tapi bila dia tengok sendiri, dia pun duk sujud, duk sembah dekat patung anak lembu, na'udzubillah min dzalik, Musa marah, geram. Walaupun benda tu dia dah expect dah. Bukan dia tak expect, dia memang duk tahu dah. Bukan kata dia sampai-sampai terkejut, duk sembah anak lembu. Tak, memang dia tahu dia pun duk sembah anak lembu. Tuhan habaq dah kat dia. Tapi Nabi SAW kata apa? Laisal khabar kal mu'ayanah. Bukanlah pemberitahuan itu seperti melihat sendiri. Nah, tak sama. Sebab tu Nabi Musa AS bila dah dengar Tuhan duk bercakap dengan dia, dengar suara Tuhan, arini anzur ilaik, tunjuklah aku nak tengokmu ya Allah. Dia nak kesempurnaan kelazatan. Nabi Ibrahim, arini kaifa tuhyil mauta, qala awalam tu'min, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Tuhan kata, awak engkau tak beriman ke aku boleh bangkitkan yang mati? Dia kata, pasti aku beriman ya Allah. Tetapi aku nak bagi tenang jiwa aku. Sebab apa? Kesempurnaan kepercayaan kita akan menjadi sempurna dengan kita melihat. Kemuncak kepuasan kehendak kita adalah kita melihat. Apa yang kita nak dapat akan menjadi sempurna dengan kita melihat benda tersebut. Sebab itulah kemuncak ganjaran yang Allah Ta'ala bagi kepada hambanya ialah melihat dia. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Dan bila kita dah melihat, barulah akan tergerak untuk melakukan. Orang yang hanya terfikir, terbayang aurat, gelora syahwat dia tidak sama dengan orang yang terbentang di depan dia wanita atau lelaki yang tidak menutup aurat. Tidak. Na'udzubillah min dzalik. Tak sama. Ya. Mana yang lebih dahsyat? Mana yang lebih hebat? Ya. Sekadar seorang itu dia membaca novel. Ya. Novel lucah. Dengan orang yang kemudiannya satu lagi melihat majalah. Gambar-gambar lucah di majalah. Dengan seorang lagi melihat video. Dan seorang lagi ada perempuan di depan mata dia. Mana yang akan lebih hampir kepada zina? Of course jawapan kita yang perempuan depan mata dia. Yang kedua, yang video. Yang ketiga, yang gambar. Yang paling jauh sekali tapi tidak terlepas juga ialah yang membaca sahaja. Yang dia khayal dengan fikiran dia sendiri. Ya. Jadi bila kita melihat, sebab itu Islam meraihkan apa yang disebut sebagai temptation ini. Godaan. Ya, tengok dalam hukum mencuri. Mencuri hanya dikenakan potong tangan jikalau dia mencuri. Yang pertama, mestilah harta itu cukup nisab. Rubu'u dinar, 1/4 dinar. Ya. Kemudian, kalau hendaklah benda yang dia curi itu berada di tempat simpanan yang memang biasa menjadi simpanan benda tersebut, benda yang dicuri. Kalau benda yang dia curi itu di luar daripada tempat simpanan, dia tidak dikenakan hukum potong tangan. Contoh kalau orang curi kereta di tempat parking lot awam.
dia tak dikenakan tangan. Tapi kalau dia pecah pintu garaj rumah orang atau pagar rumah orang, atau parking khusus di perumahan-perumahan yang apa jenis strata ni kan, yang ada safety guard dan sebagainya, dia naik parking dekat situ yang sepatutnya tempat tu tak boleh masuk sebab ada apa nama access card dan sebagainya, itu ya dia dikenakan tindakan kerana dia tidak ada temptation, dia tidak ada godaan. Islam meraihkan perkara tersebut. Dan Islam bila dia nak hukum, dia tak hukum satu pihak. Ya. Kalau kesalahan itu juga berpunca daripada pihak yang kena jenayah atasnya, Islam tidak akan hukum seolah-olah macam kesalahan itu hanya berpunca daripada dia ini seorang sahaja. Ya. Kerana bertepuk sebelah tangan manakan berbunyi. Kan? Jadi ini kita kata, sebab itu Islam suruh kita menjauhi maksiat dan mengelakkan diri kita daripada pergi ke tempat-tempat maksiat, mendengar benda-benda maksiat, berfikir tentang benda-benda maksiat dan melihat perkara maksiat. Kerana ini semua akan membawa kepada maksiat. Mula-mula fikir, kemudian cakap, kemudian tengok, lepas tu dia akan bergerak. Kan? Dia akan bergerak pergi kepada tempat tersebut. Nas'alullah al-afiyah. Tapi kita hidup hari ini di zaman fahishah, benda yang keji. Telah menjadi kebiasaan, telah dinormalisasikan. Begitu banyak fahishah telah dinormalisasikan. Sedap tak sedap dalam masyarakat kita hari ini? Banyak. Daripada sebesar-besar maksiat syirik, kita telah dinormalisasikan dengan syirik. Na'udzubillahi min zalik. Kita sudah tidak sensitif dengan syirik. Dinormalisasikan syirik atas dasar mereka kata toleransi agama, menghormati agama lain. Dinormalisasikan syirik atas nama cinta Allah dan cinta Rasul, atas nama selawat, atas nama menghormati Ahlul Bait, menghormati Tok Guru, mencintai waliullah. Dinormalisasikan syirik. Nas'alullah al-afiyah. Ada dua sisi bentuk penormalisasian syirik ini. Yang pertama, kita dinormalisasikan dengan syirik yang dibuat oleh orang yang bukan Islam. Yang kedua, kita dinormalisasikan dengan syirik orang yang berjenama Islam. Nas'alullah al-afiyah. Kalau kita dah dilalikan dengan syirik atas nama Islam, adakah masih berbaki dalam jiwa kita sensitiviti terhadap syirik yang dibuat oleh orang bukan Islam? Demikian juga sebaliknya. Ya. Demikian juga sebaliknya. Pasal apa orang tak sensitif bila golongan-golongan penyembah kubur mengajarkan perkara-perkara syirik kepada masyarakat? Pasal kita dah diajak hormat benda syirik. Kan? Islam datang untuk kita berlaku adil kepada manusia tanpa mengira agama, bangsa dan warna kulit dan bahasa. Berlaku adil dan mengiktiraf kemanusiaan mereka. Tak kira apa status dia, hamba atau merdeka, lelaki atau wanita, mukmin atau kafir. Kesemua mereka diberi hak sebagai manusia oleh Allah Azza wa Jal. Kita tak ada konsep seperti dalam agama Yahudi. Orang yang bukan Yahudi setara dengan binatang, bukan manusia. Tak ada. Kita tidak ada konsep seperti dalam falsafah Yunani dan dalam ajaran Kristian yang wanita lebih kurang kemanusiaannya daripada lelaki. Tak ada. Atau kita tidak ada dalam Islam konsep yang dibawa oleh orang-orang Rom dulu atau bangsa-bangsa terdahulu yang sesat, yang mana hamba sahaya
kurang sifat kemanusiaannya berbanding orang yang merdeka? Tidak. Bahkan Islam mengiktiraf ini semua manusia. Maka mereka berhak mendapat hak-hak kemanusiaan. Tak? Mereka berhak mendapat hak untuk makan, pakaian, minuman, tempat tinggal. Hak untuk berumah tangga dan sebagainya. Ya. Dijaga maruah. Dalam Islam dia tak ada hamba sahaya pakai cawat. Tuan-tuan dia pakai baju yang indah-indah. Tak? Dalam Islam, hamba sahaya pakai apa yang tuan dia pakai, makan apa yang tuan dia makan. Begitu sekali hebat ajaran Islam. Ya. Orang perempuan dan lelaki kedua-duanya manusia, hamba Allah. Sama-sama dapat ganjaran yang sama. Tetapi dalam masa yang sama, Islam meraihkan perbezaan fizikal, perbezaan mental, ya, perbezaan status ekonomi. Itu diraihkan. Perbezaan latar belakang budaya dan adat setempat. Itu dia raihkan. Ya, dia raihkan. So Islam dia membawa kesatuan, dalam masa yang sama dia meraihkan kepelbagaian. Itu hebatnya agama Allah SWT, sebab dia agama yang datang daripada Tuhan yang mencipta. Dia yang cipta. Maka dia sahaja yang tahu apa peraturan yang paling sesuai dengan kita. Jadi Islam, tidak ada dalam Islam istilah diskriminasi. Ya. Tapi Islam meletakkan manusia pada tempatnya. Kalau orang tanya kenapa aurat orang lelaki dengan perempuan berbeza. Sebenarnya aurat dalam solat, pertama sekali, aurat di luar solat tak banyak beza. Betul tak? Aurat di luar solat, dia tak banyak beza. Orang perempuan di luar solat disuruh tutup seluruh tubuhnya. Kecuali mata untuk melihat jalan. Kan? Orang lelaki pun sama. Dia bukan boleh berjalan, dia khalayak ramai tak pakai baju. Boleh orang lelaki keluar tak pakai baju? Tak boleh. Dia mesti tutup badan dia. Kan? Dan cuma orang lelaki ni dia ada pekerjaan yang berat. Kadang-kadang dia nak kena selak, nak buat kerja dan sebagainya. Maka diringankan. Diberikan kelonggaran untuk dia membuka anggota badannya tertentu dalam situasi-situasi tertentu. Demikian juga aurat dia dalam solat. Siapa dia dibenarkan solat aurat dia hanya di antara pusat dengan lutut? Sebab dia buat kerja. Dia bekerja. So, pekerjaan dia yang berat-berat ini menyebabkan mungkin dia kena berpakaian dengan pakaian yang agak mendedahkan tubuh badannya dalam rangka dia buat kerja. Ya, bertukang ke apa ke. Kan? Jadi adalah sukar jikalau kita nak suruh dia tutup seluruh badannya setiap kali nak salat. Sebab itulah kita tengok aurat lelaki ini dalam salat diberikan juga kepada aurat wanita hamba sahaya. Kenapa dikatakan hamba sahaya disuruh diberikan kelonggaran aurat? Kerana dia sentiasa dalam bekerja di rumah tuan dia. Buat itu, buat ini. Ya, kalau kita suruh dia salat seperti wanita yang merdeka, auratnya tentulah sukar. Demikian juga aurat wanita ketika salat di rumah dia. Hanya dibenarkan dia mendedahkan muka dan tapak tangan. Dan dalam sebahagian pendapat ulama dibenarkan juga mendedahkan tapak kaki. Kerana inilah aurat yang biasanya terbuka, anggota tubuh yang biasa terbuka ketika seorang wanita
melakukan kerja-kerja rumah di rumah dia. Ya. Secara asas. Ya. Jadi kita kata Islam agama yang very very practical dan dia meraihkan latar belakang perbezaan psikologi, biologi. Ya. Jadi itu kita kena syubhat-syubhat tentang hukum hakam Islam ni sebenarnya kita selalu jadi syubhat sebab kita sendiri ada kefahaman yang salah sebenarnya. Kemudian dalam rangka nak menjawab syubhat, setengah orang dia cuba menjawab dengan dia menerima konsep yang salah dulu. Kemudian dia nak sesuaikan ajaran Islam itu dengan konsep dia yang salah. Itu yang menyebabkan munculnya bid'ah. Bid'ah ni asalnya mereka nak jawab syubhat. Tapi mereka sudah ada syubhat yang mereka anggap syubhat itu betul. Lalu mereka nak sesuaikan ajaran Islam dengan syubhat yang mereka sangka itu adalah betul. Ala kulli hal, kita kata inilah pintu masuk madakhil kepada maksiat. Kata Ibn Qayyim, walamma kanatil athratu athrataini, athratul rijli wa athratul lisan, ja'at ihdahuma qarinatul ukhra fi qawlihi ta'ala وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما فوصفهم بالاستقامة في لفظاتهم وخطواتهم كما جمع بين اللحظات والخطرات في قوله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Disebabkan dua perkara yang boleh menggelincirkan seseorang ialah lisan dan jalan, langkahnya. Dua tempat yang seseorang itu boleh tergelincir. Yang senang untuk dia tergelincir ke arah maksiat ialah pada jalannya, ke mana dia pergi, dan lisannya. Maka Allah Ta'ala himpun dua perkara ni dalam firman dia. Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba ar-Rahman itu alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Bila mereka berjalan di muka bumi, mereka berjalan dengan merendah diri. Ya, tidak sombong. Bila berjalan, jangan berjalan dengan sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan dalam keadaan sombong. Berjalan dalam keadaan kamu menunjukkan kekayaan kamu, kemewahan kamu kepada orang, dan kamu menindas orang lain. Ini berlaku dalam kita berjalan bila kita keluar dari rumah kita. Sebab itulah kita disuruh berdoa, Allahumma inni a'udzubika an udilla au adilla au azilla au uzalla au azlim au uzlam au ajhil au yujhal alai. Tengok. Apakah kegelinciran yang kita boleh dapat bila kita berjalan? Pertama, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada aku sesat dan disesatkan. Kita boleh jadi disesatkan. Adilla au udalla, tersesat atau disesatkan. Au azilla au uzalla, atau aku tergelincir atau digelincirkan. Au azlim au uzlam, atau aku menzalimi atau aku dizalimi. Au ajhil au yujhal alayya, atau aku menjadi jahil atau dibodohkan, diperbodohkan. Ini perkara negatif yang kita akan berhadapan bila kita keluar daripada rumah kita. Jadi kita disuruh keluar daripada pintu rumah, dongak ke langit, doa dulu, minta lindung dari perkara ini. Okay. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan bila kita berjalan, kita akan jumpa orang, kita akan bercakap. Maka waktu itu kita terdedah kepada kegelinciran lisan. Maka Allah Ta'ala kata, ibadur rahman, bila dia disapa oleh golongan yang jahil, dia berkata salaman, salam sejahtera. Dia tak layan. Jangan dilayan golongan yang jahil. Ya. Samalah sekarang ni bila kita berjalan di dunia maya. Kita akan disapa oleh pelbagai manusia yang jahil, yang memusuhi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Dia ada jahil yang nak belajar, ada jahil yang memang sombong dan memang memusuhi agama Allah. Kalau kita duk melayan mereka ini, kita akan jadi buang masa dan banyak ibadah yang lebih baik untuk kita buat akan tersia-sia. Dan kita ada orang yang nak terima ajaran Islam yang sahih. Kalau kita duk melayan dengan orang yang Allah Ta'ala telah palingkan hati mereka daripada kebenaran, dan kita sebagai orang yang mengajak kepada kebenaran, para pendakwah, satu benda dia kena ingat dalam diri dia, sentiasa. Sentiasa, apa dia? Dia dakwah pilah macam mana pun. Hebat petah macam mana pun dia mengajak, sambutan hangat macam mana pun kepada tulisan dan buku dia, ya, berapa ramai pun audiens yang dia dapat, dia tidak mampu dan tidak akan boleh menambah walaupun seorang ahli syurga atau mengurangkan walaupun seorang ahli neraka daripada jumlah yang Allah sudah pun tetapkan 50,000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Ya. Yang sudah ditetapkan Allah sebagai ahli neraka akan ke neraka. Yang telah ditetapkan ahli syurga akan ke syurga. Kita hanyalah alat dan sebab yang Tuhan jadikan untuk orang yang dia dah pilih untuk ke syurga, akan ke syurga. Kita hanya macam mesin ATM. Ya. Bukan mesin ATM yang bagi gaji kita. Gaji kita, yang dapat gaji pasti dapat gaji, masuklah akaun. Mesin ATM hanya tolong keluarkan saja duit tersebut. Ya. Macam itulah kita. Kita ni hanya sebab. Ya. Walillahil mathalul a'la. Ya. Jadi apa yang mereka jawab kepada golongan jahil? Salama, sejahteralah. So itu Allah Ta'ala larang Nabi SAW sibuk dengan golongan pemuka-pemuka Quraisy, lalu mengabaikan Ibnu Ummi Maktum yang datang nak belajar agama. Kerana dakwah diberikan kepada sesiapa yang bersedia menerimanya. Yang Allah dah pilih mereka ini sebagai orang yang akan menerima kebenaran. Fawasafahum bil istiqamah fi lafazatihim wa khatawatihim. Maka Allah sifatkan dalam ayat ini dengan istiqamah dalam ucapan mereka dan langkah mereka. Bila mereka bergerak dengan tenang, tidak sombong dan ke arah yang diridai Allah. Dan bila mereka berbicara perkara yang meridhakan Allah. Seperti mana juga dia menghimpunkan di antara pandangan dan pemikiran dalam firman-Nya, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu pandangan jelingan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan dalam hati. Mata dengan apa yang disembunyikan hati pula. Dua ni berpasangan pula. Ya. Ada orang pandang jeling orang tak sedap, tapi rupanya jelingannya itu ada maksud dalam hatinya yang buruk. Jadi Allah ingatkan. Allah nampak, mungkin orang lain tak perasan, tapi Allah tahu kamu duk pandang itu. Dan apa yang kamu duk fikir dalam hati kamu semasa kamu pandang itu, Allah tahu. Allah tahu. Kamu boleh bohong. Kamu boleh guna nama Tuhan untuk berselindung di sebalik pendustaan kamu. Ya. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbih. Ada cerita pasal orang munafikin. Ada dalam kelompok manusia ini orang munafikin. Kamu akan kagum dengan kepetahannya bercakap. Cakap itu nampak macam bagus, macam baik. Wa yushhidu Allah ala ma fi qalbi. Dan dia pula berlapik dengan nama Allah. Bersumpah dengan nama Allah. Yang dia ni orang yang baik-baik. Nakkan kebaikan, nakkan agama Allah. Itu perangai orang munafikin. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka menjadikan sumpah mereka sebagai perisai. Lalu dengan cara itu mereka menyekat orang daripada jalan Allah.
Dan Allah kata dalam surah Al-Baqarah tadi, wa huwa aladdul khisam. Sedangkan dialah orang yang paling teruk bertelagah dengan Allah Taala. Hakikatnya, realitinya, dia orang yang paling luas pertelagahannya dengan Allah. Wa huwa aladdul khisam. Wa idza tawalla fil ardi liyufsida fiha wa yuhlika al-hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza tawalla fil ardi وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. Apabila dia berpaling, sa'a fil ardi, dia berusaha di muka bumi ini, liyufsida fiha, untuk dia merosakkannya. Yang ini dia menyebarkan ajaran yang berlawanan dengan ajaran Allah. Wa yuhlikal hartha wan nasl, dan dia merosakkan tanam-tanaman manusia, hasil kerja manusia yang lain dan keturunan manusia. Dia rosakkan semua itu. Wallahu la yuhibbul fasad. Dan Allah tidak suka orang yang buat kerosakan, tidak suka kerosakan di muka bumi. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu al-'izzatu bil itsm. Dan bila dinasihati, kata kepadanya, takutlah kamu akan Allah, dia pula rasa bangga dengan dosa yang dia buat. Akhadhathu al-'izzatu bil itsm fahasbuhu jahannamu wa bi'sal mihad. Cukuplah baginya neraka Jahannam. Itulah seburuk-buruk tempat dia akan kembali dan tinggal. Allahul musta'an. Ini ciri-ciri orang munafiqin. Ya. Sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Dosa yang dibuat dengan dia bergerak. Dia bergerak, dia buat kerosakan di muka bumi ini. Dia bukan bergerak untuk buat kebaikan. Allahul musta'an. Ya. So inilah 4 perkara yang Ibn Qayyim rahimahullah bincangkan. Kemudian dia kata, faslun, wa hadha kulluhu zakarnahu muqaddimatan baina yaday tahrimil fawahishi wa wujubi hifzil farji. Ibn Qayyim kata, 4 perkara yang kita bincang ni, menjaga mata, pemikiran, lisan dan juga kaki, langkah. Semua yang kami sebut ini adalah muqaddimah, pendahuluan, sebelum nak cerita pasal larangan daripada perkara-perkara keji, pengharaman perkara-perkara keji, dosa yang melibatkan moral, immorality, dan kewajipan memelihara kemaluan. Rupanya Ibn Qayyim kata, dia nak cerita ni, benda ni pasal kita nak masuk tajuk kita hak betul ni. Ni baru kita nak masuk betul-betul tajuk kitab ni. Kitab ni nak cerita pasal apa? Apa tema utama kitab yang kita nak cerita ni? Ialah al-fawahish. Dosa yang bersifat immorality. Ketidak ada moralan. Macam mana tu? Dosa yang merosakkan moral. Yang selalunya dikaitkan dengan dosa yang melibatkan syahwat seksual. Ya, dalam Al-Quran bila disebut fahishah, fawahish, dia adalah benda keji yang biasanya melibatkan syahwat yang berbentuk seksual. Ya. Kerana ini adalah dosa yang antara dosa yang paling utama dan paling besar. Sebab itu kita dah baca kan hadis Nabi SAW kata, barang siapa yang menjamin, boleh jamin untuk aku apa yang ada di antara 2 rahangnya dan apa yang ada di antara 2 celah kangkangnya, aku jamin untuk dia syurga. Kan, kita dah baca lah. Jadi kita jangan ingat dosa yang berkaitan dengan syahwat seksual ini dosa yang biasa. Dia adalah dosa yang Tuhan namakan sebagai fahishah, fawahish, keji, jijik, kotor. Ya. Pasal dia merosakkan keturunan manusia. Yuhlik sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Dia merosakkan hasil usaha manusia dan merosakkan keturunan. So dosa fawahish, dia merosakkan keturunan manusia. Nas'alullah al-afiyah. Dosa yang boleh merosakkan keturunan manusia, yang boleh membawa kepada ancaman kepada nyawa manusia.
Fawahish ini datang daripadanya penyakit-penyakit yang jijik, penyakit-penyakit yang teruk. Ya. Berlakunya pencampuran nasab keturunan. Habis manusia tak kenal siapa mak pak dia. Pengabaian kepada bayi-bayi. Ya. Sebab itulah zina ini dosa yang hampir dengan membunuh dan dikaitkan dengan dosa membunuh juga. Seperti yang kita akan datang perbahasannya dalam kitab ini. Ya. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. Nabi SAW bersabda, perkara yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka ialah mulut dan kemaluan. Mulut dan alat sulit, anggota kelamin. Dua anggota ini yang banyak menyebabkan manusia terjerembab ke dalam neraka Jahannam. Ya. Dan kita disuruh menutup aurat kerana nak menjaga aurat yang besar inilah. Ya. Nak menjaga aurat yang besar inilah. Wa fi sahihain anhu sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath. الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. Dan dalam sahihain daripada Nabi SAW sabda baginda, tidak halal darah seorang Muslim kecuali dengan 3 perkara. Di antara dosa yang boleh mengalirkan darah orang Islam, jadi hukum bunuh di sisi syariat Islam. Apa dia? Yang pertama Nabi sebut al-thayyibuz zani. Orang yang sudah merasai hubungan seksual yang sahih dalam perkahwinan yang sahih, kemudian dia pergi berzina. Pasal apa? Orang yang macam ini, dia sudah tidak ada temptation lagi. Kenapa dia nak berzina lagi? Itu menunjukkan dia sudah rosak. Kalau dia dah ada pasangan, suami isteri, pun dia masih lagi makan luar, berzina, sedangkan Allah telah halalkan dia untuk fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Tuhan bagi dia kahwin sampai 4 orang. Ya. Dia tak pilih jalan kahwin, dia pilih jalan zina. Subhanallah. Ya. Apa makna orang ini? Tidak lain tidak bukan, maknanya dia sudah rotten to the root. Dia sudah orang kata rotten ni apa? Sudah hancur. Sudah rosak. Dah tak boleh nak dibaiki lagi lah. Nasallallahu alaihi. Maka hukuman dia apa? Direjam sampai mati. Nampak? Wan nafsu bin nafs, dan jiwa dibalas dengan nyawa. Nyawa dibalas dengan nyawa kalau bunuh dengan sengaja. Kerana kalau tidak dilakukan hukuman tersebut, qisas, itu tidak akan mendamaikan dua pihak. Perbunuhan yang lebih besar akan berlaku. Kalau kita tak bunuh orang yang bunuh, akan berlaku tidak puas hati di antara dua kabilah, dua keluarga, dua institusi yang boleh membawa kepada peperangan yang menyebabkan nyawa lebih banyak terkorban. Wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, dan yang meninggalkan agamanya, yang memisahkan dirinya daripada jamaah, komuniti orang Islam. Kenapa? Kenapa Islam meletakkan hukum yang begitu berat kepada jenayah-jenayah ini? Zina, mencuri, merompak, menuduh orang berzina tanpa saksi dan bukti yang sahih, ya, dan murtad. Na'udzubillah min zalik. Kenapa hukuman ini diletakkan?
Pertama sekali, bila kita nak tahu kenapa ada hukuman-hukuman ini, kita kena faham Islam adalah agama yang Allah Ta'ala turunkan. Huwallazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Islam ialah agama yang Allah Ta'ala turunkan untuk dia dijulang mengatasi agama-agama lain. Ya. Islam diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk memerintah dunia. Allah. Dunia milik Allah. Alam ini milik Allah. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ. Allah Ta'ala kata, wahai Daud, kami jadikan kamu khalifah di muka bumi. Ayat yang pertama kita baca tadi, ayat dalam surah Al-Baqarah 30. Allah Ta'ala cerita, dia jadikan Abi Adam AS sebagai khalifah. Apa makna khalifah di sini? Apa tugas khalifah? Apakah khalifah ini dia punya tugas yang sebenarnya? Pada kata dalam surah Sad, Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa. Wahai Daud, kami jadikan kamu khalifah di muka bumi. Maka berhukumlah di antara manusia dengan kebenaran. Bil haqq. Apa dia al-haqq? Wala tattabi'il hawa. Dan jangan kamu ikut hawa nafsu. Apa maksud dia? Apa dia al-haqq? Kita kena bagi Quran jawab juga. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu apa yang datang daripada Tuhanmu. Iaitulah hukum Tuhan. Apa dia hawa? Hawa yang mencanggahi hukum Tuhan. Yani, hendaklah engkau berhukum dengan hukum Allah Ta'ala. Dan jangan kamu ikut hawa nafsu. Kehendak dan kecenderungan makhluk manusia ini jangan kamu ikut. Allah Ta'ala syariatkan pemerintahan, kerajaan, pemimpin supaya untuk mereka ini menegakkan iqamatil haqq. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Itu tugas kita adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, semua maqasid tujuan disyariatkan lantikan jawatan-jawatan kepimpinan dalam Islam adalah untuk liiqamatil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Menegakkan ubudiyah kepada Allah. Tetapi malangnya manusia pada sekarang ini, kalau kita melihat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka jawatan kepimpinan, tampuk kekuasaan, mereka bukan nak melegakkan agama Allah. Sebaliknya mereka sibuk mengambil alih tugas Allah Ta'ala di muka bumi. Na'udzubillahi min zalik. Pemimpin ni dua. Sama ada dia menjadi pemimpin seperti para nabi yang memimpin umat mereka, atau satu lagi jenis pemimpin ialah Fir'aun dengan Namrud. Kita ada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Contoh pemimpin daripada kalangan raja-raja, daripada kalangan para nabi. Dan semua nabi-nabi adalah pemimpin kaum mereka. Nabi kita Muhammad SAW adalah ketua negara, ketua pemerintah bagi Madinah Al-Munawwarah. Ya. Dan Al-Khulafa Ar-Rashidin selepas baginda adalah pemimpin yang menggantikan tempat baginda dalam memimpin umat Islam melaksanakan agama Allah, insya-Allah.
Kalau tidak jadi pemimpin jenis ini, seorang itu akan menjadi pemimpin jenis yang satu lagi. Apa dia? Fir'aun dan Namrud. Fir'aun dan Namrud, dia bukan memimpin kaum dia. Dia mempertuhankan diri dia kepada kaum dia. Apa dia? Dia mendakwa dia pula yang mengatur kehidupan kaum dia. Tengok Nabi SAW bila datang kepada baginda orang mengadu harga barang naik, Nabi kata apa? Inna Allah huwa razzaq, inna Allah huwa al-qabidul basitur raziq al-musa'ir. Allah yang menetapkan rezeki, yang menyempit, yang melapangkan rezeki, yang menetapkan harga barang. Kerana bukan tugas pemimpin menjamin rezeki manusia. Itu tak mungkin. Rezeki hanya boleh dijamin oleh Allah Ta'ala. Mana-mana manusia yang berani mendakwa bahawa dia boleh jamin rezeki manusia yang lain, itu dia dan Fir'aun sama. Itulah dia maksud Fir'aun bila dia kata, Ana Rabbukumul A'la. Na'udzubillahi min dhalik. Tugas pemimpin adalah memastikan rakyatnya tunduk kepada syariat Allah Azza wa Jal. Kalau berniaga, tidak ada penipuan dalam takaran dan timbangan. Tidak ada riba. Tidak ada jual benda-benda yang syariat larang dan haramkan. Kalau berpakaian, pastikan mereka berpakaian mengikut kehendak Allah. Kerana tubuh kita bukan kita punya, Allah yang punya. Kalau apa saja aktiviti, tugas pemimpin adalah memastikan rakyatnya mengikut kehendak Allah. Tetapi manusia hari ini yang Tuhan bagi kuasa terbalik. Bila kita cerita pasal hukum hakam Tuhan, dia kata kita jangan judge people. Jangan buat hukum kepada manusia. Serahkan kepada Tuhan. Tuhan bagi engkau kuasa untuk engkau laksanakan hukum dia. Apa yang kebenar sangat engkau ini? Itulah masalah dia. Orang yang hari ini mendapat kuasa, diberikan kuasa, apa saja kuasa kedudukan, mereka benak dengan agama, tak faham. Allah Ta'ala suruh manusia yang diberikan kedudukan jawatan melaksana sahaja hukum Allah. Tapi mereka meletakkan diri mereka ke taraf penggubal undang-undang. Na'udzubillahi min dhalik. Bila mereka ambil alih tugas Tuhan, kerja mereka apa? Menghalal dan mengharamkan. Sedangkan itu hak Tuhan. Tuhan yang halal dan haramkan. Ya. Tugas mereka apa? Memastikan rakyat bila dalam ekonomi mengikut hukum Allah Ta'ala. Tidak berlaku zalim menzalimi, tidak berlaku riba, tidak berlaku sekian-sekian. Tetapi sebaliknya mereka tak. Mereka benarkan riba, benarkan penzaliman, benarkan itu ini. Kemudian mereka kata jangan risau, kami akan pastikan makanan cukup, rezeki cukup. Mereka ambil alih tugas Tuhan. Akhirnya apa yang berlaku? Allah Ta'ala akan datangkan bala yang menyedarkan mereka bahawa mereka tidak kawal alam. Macam kita dah biasa sebut sebelum ini kan. Tuhan datangkan bala ini kepada manusia, sama ada bala itu menyedarkan manusia bahawa mereka tidak mengawal alam atau rezeki yang mereka dapat bukan hak milik mereka. Nah, kita dah sebut dah. Dosa manusia ni majoritinya sama ada dia anggap diri dia adalah yang mengawal kejadian alam ini. Ini biasanya berlaku dalam kalangan orang yang besar-besar, pemimpin yang berkuasa. Atau orang yang kaya-kaya pula, businessman, businesswoman, business people. Apa pula dosa mereka? Mereka menyangka kekayaan yang mereka dapat adalah hak mereka yang Tuhan kena bagi. Seperti Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat harta kaya ini sebab ilmu yang aku ada. Tuhan kena bagi dekat aku. Bukan sebab limpahan kurnia Tuhan. Jadi Tuhan akan datangkan bala
Yang mana bala itu akan menzahirkan kepada kita bahawa yang pertama, kita tak kawal kejadian alam. Kita tak kawal hidup mati orang. Kita tak kawal rezeki orang. Yang kedua, kita bala itu akan menyedarkan kita bahawa kekayaan, rezeki, kemewahan, jawatan, pangkat, pekerjaan yang besar-besar yang kita nikmat dulu bukan hak kita. Itu hanyalah limpahan kurnia Tuhan dan dia boleh tarik bila-bila masa. Kan? Baik. Balik pada cerita kita tadi. Jadi Islam mensyariatkan hukum hakam ini kerana Islam itu adalah institution yang Allah Ta'ala turunkan untuk manusia, jadikan dia sebagai sistem kehidupan. Dalam ekonomi, dalam politik, dalam sosial, dalam kebudayaan, dalam kehidupan peribadi, semua. Dia tak ada bidang yang Islam tidak ada kekuasaan di atasnya. Semua tindak tanduk kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaunan wa syar'an. Yang pertama secara kewujudan. Kerana amalan kita semuanya adalah makhluk Allah. Gerak-geri kita, pergerakan kita, diam kita, ini semua makhluk Allah. Yang kedua secara syar'i, hukumnya halal atau haram, boleh atau tak boleh, juga ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Islam bila dia sebagai institusi ada dia punya muqaddasat, ada dia punya, kita panggil apa, benda-benda yang sacred, yang suci, yang sakral, yang kena jaga. Betul tak? Kalau kita tengok negara-negara kafir, negara yang atheist, ya, bukankah mereka juga, walaupun mereka tak percaya Tuhan, tapi bila mereka buat negara, mereka ada rukun-rukun dan prinsip-prinsip kenegaraan mereka yang rakyat mereka tidak boleh cabar dan lawan. Bukankah negara-negara yang mengamalkan ideologi liberal dan sekular juga ada dia punya muqaddasat, ada benda-benda sakral yang mereka jaga, yang tak boleh dicemari, tak boleh dihina, tak boleh dilanggap. Ya. Maka Islam sebagai institusi, dia ada dia punya perkara-perkara yang kena jaga sebagai rukun dan prinsip institusi tersebut. Inilah yang kita panggil ad-daruratul khams. 5 perkara yang menjadi kemestian. Agama, iaitulah menjaga Islam sebagai agama tauhid yang mesti dianuti oleh manusia. Menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga nasab keturunan dan maruah, dan menjaga harta. Inilah perkara-perkara. Menjaga agama, menjaga nasab dan keturunan yang kedua. Yang ketiganya menjaga, yang pertama agama, yang kedua nyawa, yang ketiga nasab keturunan ataupun maruah. Yang keempat menjaga akal, yang kelima menjaga harta. Dengan tertib turutan ini, ya, Islam memastikan bahawa apa sahaja tindak tanduk yang boleh mencemarkan 5 perkara ini mestilah dibanteras. Maka diletakkan hukuman yang berat pada jenayah murtad, hukuman yang berat pada jenayah membunuh, hukuman yang berat pada jenayah zina, hukuman yang berat pada jenayah menghilangkan akal, minum arak, dan hukuman yang berat pada jenayah harta, merompak dan mencuri. Itulah dia. Jadi kita kena faham konsep ini supaya kita tidak lagi datang syubhah. Kenapa Islam ni letakkan undang-undang dan sebagainya. Islam ialah institusi. Islam bukan sekadar isu peribadi. Tidak ada. Islam bukan benda peribadi manusia. Tidak ada. Islam, umat Islam disuruh hidup sebagai satu komuniti yang saling jaga menjaga sesama mereka. Al-Muslim akhul Muslim. Seorang Muslim
adalah saudara kepada Muslim yang lain. La yazlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yuslimuh. Dia tidak akan menzalimi saudaranya yang lain, tidak akan membiarkan saudaranya dalam kesusahan atau ditindas, dan dia tidak akan menyerahkan saudaranya kepada kesusahan dan kepada musuh. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamathalil jasad idza ishtaka lahu 'udwun tada'a sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Perumpamaan mukmin itu dalam kecintaan sesama mereka dan saling simpati sesama mereka seperti jasad. Apabila ada anggota yang sakit, semua anggota badan yang lain akan demam dan berjaga malam. Kita kena cucuk, suntik sikit saja. Tapi lenguh satu tangan, demam habis satu badan. Punya kerjasama badan kita ni. Jadi Islam nak umat dia hidup macam itu. Dia tidak ada isu ini peribadi dia, biar pilih dia nak buat maksiat. Tak. Kerana bila maksiat itu tersebar, dilakukan terang-terangan dalam masyarakat, dah zahir dalam masyarakat, hukumannya tidak lagi kena kepada orang yang buat. Hukumannya akan kena kepada, na'udzubillahi min zalik, secara umum. Bala yang datang secara umum. Itu kita kena ingat. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Naktafi bihadzal qadar. Kita bercukupan dengan qadar itu dulu untuk hari ini, insya-Allah. Ada soalan? Assalamualaikum. Pemimpin ini beranggapan bila duduk di atas sudah memimpin, sama ada kafir dan Islam. Pemimpin ialah yang dilantik oleh umat Islam. Tak ada syarat-syaratnya. Jikalau berlaku pencerobohan kepada syarat-syarat tersebut kerana kepincangan sistem dan sebagainya, kita kena taat dalam perkara yang ma'ruf dan berusaha membetulkan sistem masing-masing dengan kemampuan masing-masing. Mungkin itu maksud soalan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi. Keguguran janin, adakah sama macam hukum nifas? Dalam mazhab Syafi'iyah, kalau keluar darah lepas gugur, dia dikira nifas. Kalau yang keluar itu adalah, ya, maksudnya keseluruhan manusia, maksudnya daging yang jadi manusia itu keluar. Dan sebagian ulama lain berpendapat dilihat. Kalau dia gugur itu pada masa yang bukan waktu period ya, maka dia dikira dam fasad, darah rosak, darah penyakit. Dan kalau dia gugur itu pada waktu period, macam setengah keadaan kalau berlaku blighted ovum masalahnya, dia akan keluar sendiri. Gugur itu dia akan keluar pada waktu period lah, dia akan gugur dengan period. Kalau dia gugur waktu period, maka itu adalah termasuk dalam hukum period dia. Itu dua pendapat para ulama. Sukan pelbagai negara. Dia tidak ada dalam Islam. Ini sukan antarabangsa ini adalah agenda golongan kufar. Ya. Dulu bila Arab Saudi buat sukan negara-negara Islam, ya, dan acara-acara sukan yang dibuat hanyalah yang melibatkan acara yang tidak ada pendedahan aurat dan hanya penonton orang lelaki sahaja, ya. Sukan itu akhirnya bertahan sekali itu je. Itulah yang pertama dan yang terakhir dianjurkan. Ya. Sebab apa? Ada desakan-desakan nak suruh buat renang wanita lah, apalah. Sedangkan itu benda yang berlawanan dengan syarak. Ya. Dulu Ratu Cantik. Kan? Adakah sekarang Ratu Cantik dunia, adakah kita orang Islam disuruh masuk Ratu Cantik? Kan? Berlaku perdebatan dalam negeri Selangor ini. Sejauh mana
seorang Muslim boleh dibenarkan memasuki acara bina badan dan sebagainya. Ada acara-acara sukan yang jikalau dia melibatkan pendedahan aurat, sebenarnya tak perlu dedah aurat pun. Cuba kita tengok sukan antarabangsa. Olimpik ke apakah tenis ke tahun 90-an. Macam mana cara pakaian orang perempuan dia zaman tu? Tak ada lah seksi. Pakai skirt labuh kot. Tangan labuh kot main tenis. Boleh je masa tu ada juara dunia. Kan? Itu adalah agenda mereka. Mereka bagilah alasan kena pakai macam ni. Itu bohong sebenarnya. Itu adalah satu pembohongan. Ya. Kemudian kita dalam Islam, sukan bukan satu acara yang kita jadikan benda yang sambutan. Sebab itu dalam Islam tidak boleh ada pertandingan kecuali pada perkara yang melibatkan jihad. Kalau kita belajar fiqh, dalam kitab fiqh ada satu bab dia panggil babus sabqi war ramyi. Bab berkenaan pertandingan dan memanah. Berlumba dan memanah. Bukan semua benda yang berbentuk aktiviti riadah dan fizikal kita boleh jadikan dia sebagai pertandingan. Ya, bahkan ada benda-benda yang dibenarkan untuk kita lakukannya sebagai aktiviti peribadi. Kalau kita jadikan dia sebagai aktiviti yang berbentuk pertandingan, dia dianggap judi. Ya. Jadi itu kita kena tapi masyarakat jahil ya, tidak belajar benda-benda ni semua. Ya. So dia tidak ada istilah pertandingan bola sepak, kita tengok orang main bola sepak sorak-sorak. Tidak ada dalam Islam gitu. Dia aktiviti fizikal, riadah untuk kita menyihatkan badan ya. Kita buat aktiviti berjalan, kita jogging, kita berlari seorang-seorang. Itu ialah tak ada masalah. Ataupun kita berjogging dengan kawan-kawan kita. Kita berbasikal. Pakailah pakaian yang menutup aurat. Tidak perlu nak basikal tu nak kena pakai baju ketat-ketat. Ya. Itu mengarutlah. Kan? Tidak ada kaitan pun sebenarnya dengan sukan. Itu hanyalah tanggapan golongan kafir yang dia projekkan kepada kita. Yang dia projekkan kepada kita. Ya. Jadi mempertontonkan aurat kita dalam usaha kita nak menyihatkan badan kita, itu salah. Itu tak disuruh dalam Islam. Yang disuruh dijadikan pertandingan ialah pertandingan memanah atau yang semakna dengannya yang diguna dalam jihad. Pertandingan lumba, kuda atau yang semakna dengannya yang diguna dalam jihad. Itu adalah sebab itu untuk untuk jihad fisabilillah, untuk peperangan dalam jalan Allah Ta'ala. Termasuklah jihad fisabilillah sekarang ni ialah pertandingan-pertandingan dalam bentuk ilmiah. Pertandingan menghafaz Al-Quran, kuis-kuis yang berbentuk keagamaan. Itu ya. Itu disuruh. Itu yang digalakkan dalam Islam. Itu riadah yang disuruh. Riadah minda. Riadah jasad yang menyumbang kepada jihad. Adapun yang lain, kalaupun ia dibenarkan, ia hanya dibenarkan untuk peribadi. Apatah lagi kalau kita pergi join sukan Olimpik, yang mana Olimpik itu sebenarnya adalah perayaan keagamaan orang Yunani untuk mengagungkan dewa-dewa mereka yang bertakhta di Bukit Olympus. Itu lebih. Na'udzubillah min zalik. Itu na'udzubillah min zalik. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi. Menipu adalah dosa. Menipu adalah dosa. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh travel ziarah atas sebab melihat kebesaran Allah. Ayat Quran yang mengatakan kita digalakkan, kita disuruh bermusafir untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat keagungan Allah Ta'ala. Kalau dia musafir dengan tujuan tersebut, ya dibenarkan. Untuk menambah keimanan dia, itu disuruh. Adapun musafir hanya untuk menyeronokkan tengok keindahan alam semata-mata tanpa tujuan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak disuruh.
Kerana di sekeliling kita ni penuh dengan kebesaran Allah Ta'ala. Tangan kita, jari kita, mata kita penuh dengan kebesaran Allah Ta'ala. Pokok depan rumah kita pun penuh dengan tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Ya. Tapi kalau dia berjalan dengan untuk menambahkan lagi dia punya keimanan, ya, untuk menambahkan lagi dia punya kekuatan, berjihad fisabilillah, pergi menuntut ilmu, ya itu disuruh. Allah Ta'ala bila dia cerita dalam Al-Quran, jalanlah kamu di muka bumi, lihat apa semua, bukan ayat itu datang kepada orang Arab yang memang mereka berjalan. Maksudnya bila kita ada keperluan berjalan, Tuhan suruh tengok. Jangan jalan saja, tengok kebesaran Allah Ta'ala. Afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat, wa ila as-sama'i kaifa rufi'at, wa ila al-jibali kaifa nusibat, wa ila al-ardi kaifa sutihat. Masa kita pagi-pagi keluar rumah jalan pergi kerja, tengok. Penuh tanda kebesaran Allah Ta'ala di kanan kita. Kan? Jadi itulah dia yang disuruh. Kan? Bila kita musafir pergi menuntut ilmu, musafir untuk pergi ziarah balik kampung, ziarah ibu ayah, sepanjang perjalanan kita itu dipenuhi dengan tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala di sekeliling jalan. Renunglah dan ambillah iktibar. Okay. Dah sebut dah tadi, menonton bola tidak boleh, tidak harus, kerana dia mendedahkan aurat dan sebagainya. Ya? Dan dia melibatkan perjudian. Maksudnya pertandingan itu sendiri ialah di antara pertandingan yang tak dibenarkan syarak untuk diadakan pertandingan. Sukan itu sendiri bukan sukan yang dibenarkan untuk dipertandingkan. Itu maksudnya. Bukan saja isu aurat, isu pertandingan itu sendiri. Dia adalah aktiviti fizikal yang syarak tidak masukkan sebagai aktiviti fizikal yang dibenarkan untuk dipertandingkan. Macam kita sebut, ada aktiviti fizikal yang syarak benarkan hanya untuk tujuan peribadi, dan ada beberapa aktiviti fizikal yang syarak benarkan untuk dijadikan pertandingan dan dipertontonkan dengan dhabit-dhabitnya. Itu yang telah dibahaskan dengan panjang lebar para ulama dalam kitab fiqh. Ya, jadi bola sepak tak masuk dalam sukan yang syarak benarkan untuk dipertandingkan. Dia mungkin untuk kita dengan kawan-kawan kita petang-petang main futsal untuk menyihatkan badan, ya silakan. Adapun kita jadikan dia pertandingan, sorak sana sorak sini, itu di luar daripada had yang dibenarkan syarak. Menuntut ilmu di negara kufar, jikalau dia cukup syarat-syaratnya, dibolehkan. Kalau tak cukup, hukum asalnya adalah haram. Hukum asal bermusafir pergi ke negara kafir adalah haram. Tidak dibenarkan. Kecuali dengan cukup syarat-syaratnya. Yang pertama, syarat-syarat dari sudut peribadi orang yang nak musafir. Iaitu dia mestilah ada ilmu yang boleh memelihara dirinya daripada syubhat dan syahwat. Kemudian syarat yang berkaitan dengan tujuan musafir itu ialah perkara yang diharuskan dan dibenarkan syarak, dan benda itu dia tak boleh dapat di negeri Islam. Dia tak dapat di negeri Islam. Dan tujuan yang seterusnya ialah, syarat yang seterusnya ialah keberadaannya di negeri kafir. Mestilah dengan syarat dia boleh mengelakkan dirinya daripada terkena syahwat dan syubhat dan boleh menzahirkan agama. Menzahirkan agama bukan sekadar dia boleh solat, dia boleh puasa, dia boleh tutup aurat, tak. Tetapi maknanya dia boleh sekadar-kadar kalau dia nak mengajak orang kepada Islam dan menzahirkan Islam sahaja agama yang betul, dan selain Islam agama yang batil, dia boleh buat benda tersebut. Tapi kalau dia pergi negara kafir, dia tak boleh nak cakap benda-benda tersebut, itu tak boleh. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.